Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء، اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini. Marilah sama-sama kita sama pula pengajian kita, kitab Muqarrar Al-Aqidah As-Sanawiyah Al-Thaniyah Al-Thanawiyah tu kelas 9 tu, pada mata pelajaran yang ke-12 pada halaman yang ke-46. Jadi masalah yang kita nak membicarakan pada malam ini biiznillahi ta'ala, iaitu satu kumpulan yang dinamakan Almaniyah. Almaniyah ni kita nak mari tengok kata dia ni macam mana. Almaniyah dengan bahasa kita agak dengan cara sekali lalu mana mengasingkan agama tubik daripada hidup manusia. Itu makna Almaniyah. Seolah kata nak manusia tu hidup betapa sakut paut dengan agama. Terutama agama As-Samawiyah ataupun agama yang lain daripada tu. Mana ajaran agama dibilangkan kata ajaran yang nak membawa kepada tidak ada kemajuan. Itu makna asal kalimah Almaniyah.
Dia kata ta'riful almaniyah, definisi kalimah almaniyah ni apakah dia? Kerana kalimah yang diletakkan di dalam bahasa pengajian, dia itu ada istilah, ada makna, ada pahamnya yang tertentu. Yang menjadi kewajipan di atas kita sebagai Muslim, terutamanya pelajar, kena ambil tahu. Kerana benda ni adalah benda yang duk sekelilingi kita, dan benda yang nak membawakan kita itu kepada fahaman yang salah daripada ajaran yang benar daripada Tuhan kita. Dia kata aslul almaniyah, baca dengan almaniyah, jangan baca ilmaniyah. Yang baca ilmani, baca dengan almaniyah, atau bahasa hak kena. Dia kata asa ni mana kata asa kejadian ataupun asa hantaran, asa ya, letaknya ini kalimah ni tarjamatun lil kalimati ingliziyah. Almaniyah ni iaitu asa daripada terjemuh bagi kalimah al-ingliziyah. Kalimah orang putih, orang barat lah. Daripada secularism dengan bahasa Inggeris situ tu nah. Wahia, iaitu kalimah secularism tadi itu minal ilm, daripada kalimah al-ilm. Dia kata gitu. Asal pada terjemuh asal kalimah ni. Fatakun, maka adalah kalimah ini ni bikasril ain, dengan kita kasrahkan al-ain. Seolah kata asal kalimah almaniyah ni daripada kalimah al-ilm. Kok tu. Nawi kita faham. Au minal alam, ataupun daripada kalimah al-alam. Alam cakrawala kita ni lah. Fatakun, maka jadilah ini kalimah kalimah almaniyah ni bifathi almaniyah ni bifathil ain, dengan kita patahkan al-ain. Mana asal kalimah almaniyah wa imu daripada wa imu daripada kalimah al-alam, wa imu daripada kalimah apa? Kalimah al-alam. Baik, jadi dia kata wahia, ining huraya, ining bentangan ini tarjamatun ghairu aminah, iaitu huraya terjemuh yang ketiadaan amanah manalah. Seolah kata tak ada jadi amin sangat dalam masalah nak berikan makna dia. Wala daqiqatin, dan tidak jadi halusi sangat. Lebih lagi wala sahihatin, dan tak sah. Seolah kata almaniyah ni, orang tanya kata asal cakap asal usul asal hantaran ni daripada gapo? Ya jawab kata daripada setengah kata jawab daripada al-alam. Maka ulama kita kata huraya umpama tu, terjemahan umpama tu ketiadaan amil dan tidak jadi halusi dan tidak betul, tak sahih, tak betul. Kenapa? Kerana li'anna tarjamata, kenapa tak amin? Kenapa tak daqiq? Kenapa tak sahih? Sebab gapo tak halusi? Tidak ada keamin ni, tidak ada sahihnya, kesahihan. Kenapa? Kerana at-tarjamatul haqiqiyah lil kalimatil ingliziyah, kerana bahawasanya terjemuh hakikinya bagi ini kalimah yang bangsa pada ingliziyah tadi kita dengar, makna pada asal gini, iaitu la diniyata, mana tidak ada agama sakut paut dengan hidupan, ataupun la ghaibiyata, tidak ada perkara yang gaib.
Semua perkara yang nampak tengok dengan mata kepala. Benda gaib tak ada kali. Tu makna kalimah secularism daripada bahasa Arab tadi itu daripada bahasa Inggerisiyah, bahasa Inggeris tadi itu yagi kok tu makna. Mana tidak ada agama, tidak ada perkara yang gaib. Sebab itulah orang apabila dia termakan dengan ining pahami, dia akan jadikan matlamat hidup dia dunia semata-mata. Maka apabila dunia ni semata-mata dia boleh buat segala-gala perkara yang dia itu nak hasilkan perkara yang dia mau. Tak kira. Tak ada dah nak kata di sana adanya halal, adanya haram, ada kebaikan, ada kejahatan, ada pahala, ada dosa, tak ada. Dia boleh buat segala-gala benda yang dia nak buat. Kerana dia tak ada terkait pun hidup dia dengan apa? Dengan perkara hak pasal agama atau perkara yang ghaibiyah. Ataupun satu lagi daripada kalimah almaniyah ni, makna ad-dunyawiyah. Makna kata semata-mata dunia. Dunia yang kita duduk ni, kalimah almani ni, sekular lah bahasa kita tu. Hak tak ada agama tu. Orang hak tak ada agama tu, mana semata-mata dunia semata. Inilah perkara-perkara yang patut kita tahu daripada fahaman-fahaman yang menyeleweng seumpama ini. Perkara yang menyeleweng seumpama ni tak lain tak bukan apabila kita sebagai manusia terlebat dengan pahaman ni, membawa kepada kata kita ni susah hati fikiran kita. Kenapa? Kerana benda dalam dunia ni bukan kita nak boleh belaka. Tak pasti benda yang kita nak dalam dunia ni yang nak boleh belaka. Ya payah kalaulah kita tidak beriman dengan perkara yang ghaibiyah. Sebab perkara yang ghaibiyah yang Tuhan janji dalam Quran itu benar-benar, dan duk janji kepada manusia supaya nak manusia itu dapat dan hasil setelah daripada manusia itu pergi daripada ini dunia. Tapi almaniyah cara mikir dia sekadar nak menghitungkan ataupun menghipunkan ataupun nak sipankan pahaman seseorang tadi itu semata-mata hidup di dunia sahaja. Tidak ada di sana alam akhirat ataupun ganjaran hak Tuhan hidup janji, tak ada tu. Dengan sebab itu mereka ini adalah punca hidupan yang manusia jadi haru-haru, punca hidupan manusia yang jadi tidak ada ketenangan dan sebagainya. Maka dengan sebab kita tak adanya faham kalimah almani. Kadang orang setengah kata hak ni hak majunya. Kalau maju sungguh, nescaya mereka ini tak bunuh diri ya. Betapa ramai orang yang nisbahkan diri dia kepada ining cara mikir, akhir sekali bunuh diri. Akhir sekali tumpah darah di antara satu sama lain. Akhir sendiri zalim menzalimi di antara satu sama lain. Ini adalah perkara-perkara yang boleh kita tengok dengan mata kepala kita dengan tidak ada ragu dan syak. Mari kita tengok sedikit daripada sejarah timbulnya pahaman ini. Dia kata nasyatul almaniyah, punca timbulnya cara mikir ini ni macam mana. Wa awwalu man taraha mustalahaha, dan awal-awal mereka yang membawa datangkan akan ini fikiran, bawa datang akan ini fikiran ni, siapa dia? Mari kita pakat tengok. Dia kata laqad nasya'atil almaniyatu fil gharb. Cara mikir ni sesungguhnya timbul di negeri gharb, negeri barat. Bukan negeri Arab, negeri gharbi, barat. Puak-puak orang putih sana.
Nash'atun tabi'iyatun, yang timbul sebagai tabiat lah. Makna kata timbul dengan cara suasana yang jadi tabi'i. Tabi'i ni makna bahasa kita makna tamacat. Kalau bahasa Sia kak, tabiat, kebiasaan. Kenapa boleh timbul? Natijatun li dhurufin wa mu'tiyatin tarikhiyah ad-diniyah. Timbul tadi itu kerana ada zuruf, ada sebab dan pemberian yang bangsa kepada sejarah yang pese ugamu. Mana kata jadinya cara mikir, timbul cara mikir Almaniyah ni kerana ada suasana yang sakut paut dengan ugamu. Jadi seolah kata ugamu mereka yang ada di Gharbi tadi itu seolah kata tak ada beri hak kepada hidup manusia. Ya memang dah. Kerana orang Gharbi ni kebanyakan dia terlibat dengan agama yang dibawakan oleh Nasrani. Orang Nasrani ni dalam agama dia semua urusan sudah dipadri. Orang panggil hukmul kanais. Gapo semua pun sudah dipadri. Nak kanan ke nak kiri. Lalu dalam Quran kita sendiri, rakyat kata padri-padri ni kebanyakan daripada mereka suka makan harta manusia dengan cara zalim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Hei orang yang beriman, kebanyakan daripada padri-padri, ketua-ketua dalam agama Yahudi dan Nasara ni kebanyakan mereka makan harta dalam keadaan batil, makan dalam keadaan zalim. Dengan sebab itu apabila hidup orang putih ni bergantung kepada padri, gantung kepada gereja, daripada gereja dan padri itulah keluar hukum untuk nak pakai dalam hidup manusia yang ada di negeri barat pada itu zaman, membawa pada orang barat ni rasa tak puas hati. Kenapa boleh tak puas hati? Kerana hukum hak manusia bawa datang mari, bukan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab itu puncanya timbul manusia ni berasa nak keluar tubik daripada hidup umpama itu. Seolah kata perkara yang jadi kezaliman bagi diri dia, dia berasa tak mau nak duduk lagu tu, nak keluar tubik daripada pahami, daripada suasana umpama tu. Sebab tu dia kata natijatun li dhurufin wa mu'tiyatin tarikhiyah diniyah, yang pesi agama. Juga wajtimaiyah, masyarakat hidup sangkum, wasiyasiyah, dan cara politik. Politik ni makna kanmeng lah oleh bahasa Sia. Ilmiah, dan cara betul ke mengaji, menuntut ilmu pengetahuan. Jadi seolah kata hukmul kanais daripada padri, daripada gereja ini boleh menguasai habis. Seolah kata politik pun duduk bawah dia, hidup masyarakat pun duduk bawah dia, iktisadiyah mana ekonomi pun duduk bawah dia. Jadi membawa kepada orang tadi itu jadi tidak boleh nak dapatnya hak dengan cara sebenar. Seolah kata kita kerja sepenuh masa, tapi gaji hak kita nak dapat daripadanya kurang lebih daripada setengah. Apakah perasaan manusia yang dia itu rasa di dalam hati? Dengan sebab itu dia mikir nak muqawamah, nak lawan lagu mana. Di sini bawa datang Almaniyah untuk nak pelepaskan diri dia
daripada kuku besi tadi. Agama Islam kita ia tak berhajat kepada almaniyah ni. Sebab agama Islam dia adalah sudahnya hukumnya tadi kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Bukan sudah di Tok Guru tu Tok Guru ni. Tidak. Tok Guru ia kena bawa ajaran Allah, bawa ajaran Rasul lah. Tak boleh bawa hak lain. Tu ia tak sama. Tapi dengan sebab orang Islam kita ni termakan dengan ini cara mikir dan bersera di dalam hidup dia, fikiran dia dengan ini cara mikir, membawa kata agama Islam sendiri pun seolah kata susah dia nak duduk. Dengan sebab apa? Orang Arab jadi gitu, orang Melayu kita hak pasal Islam jadi gini. Kerana dengan sebab apa nama orang panggil kata perhubungan di antara kita dengan mereka melalui kemajuan yang ada sekarang. Sama ada daripada berita, sama ada daripada telefon, sama ada daripada internet, sama ada daripada tu daripada ni, kita termakan dengan cara mikir mereka. Seolah kata kita tengok mereka adalah mereka yang maju, mereka yang duduk dalam suasana yang mewah dan sebagainya. Ini adalah perkara-perkara yang jadi tak betul lah. Tak betul dalam apa nama? Tak betul di dalam suasana hak kita duduk dalam agama kita. Ia kata khilal qurun min at-tadarruj wan numu at-tabi'i. Di apa nama semasa dengan cara tadarruj. Dengan cara apa tadarruj? Makna kata sikit maju demi sikit ke sedikit. Makna kata maju sedikit demi sedikit. Wan numu, numu makna pertama satu tangga ke satu tangga, satu tahun ke satu tahun, dengan cara tabi'i, dengan cara tak terkejut lah. Makna tabi'i di situ bukan mana kata sekali tu tak, mana kata sikit-sikit, sikit-sikit. Tu. Wat tajrib. Tajrib ni mana cara kita buat percobaan. Kalau bahasa saya panggil kantot long. Wat takamul. Dan cara capur tangan lah. Hatta wasalat ila suratiha allati hi 'alaiha al-yawm. Sehingga sampainya cara mikir itu, gambaran dia itu apa yang ada di atasnya hak sekarang lala ni. Soalan kata agama sekadar dalam tempat ibadat saja, dalam masjid, dalam empat segi masjid. Tapi hidup manusia jangan bergantung dengan agama. Mu nak hidup lagu mana, hiduplah. Soalan kata nak buai tubik daripada diri seseorang itu akan apa nama, akan bentuk akan rupa cara dan ajaran daripada hidup manusia. Waktu tubik daripada manusia. Itu adalah sampainya rupa dia, cara mikir dia, mata alamat dia pada hari yang kita duduk ni. Mereka yang Allah Subhanahu wa taala merahmati. Ramai mereka yang terlibat dengan ini fikiran. Wa kana awwalu man taraha hadha al-mustalah fi as-sahati al-thaqafiyyah al-arabiyyah, dan didapati awal mereka yang bawa datang akan ini istilah, ini fikiran, ini panggilan, ini sebutan ni pada kedudukan, kebudayaan orang-orang Arab ni siapa bawa datang? Nasara biladis Syam, iaitu orang Nasara daripada negeri Syam fi qarni tasi' ashar, pada korun yang ke-19 miladi lah. Wa kana, dan adalah ia awwala man taraha hadzal mustalah,
awwalu man taraha hadzal mustalah Ilyas, seorang nama Ilyas. Mana kata awal-awal mereka yang melontarkan tarah, mana kata membawa datang lah ini istilah tu, iaitu Ilyas. Seorang nama Ilyas Biqtur. Tu Ilyas Biqtur, seorang nama dia lah, nama dia. Dia ni daripada orang Nasrani, daripada negeri Syam. Semenjak bila lagi dia bawa datang? Semenjak daripada kurun ke-19. Nah, 19 qarni tasi' asyar, mana kata 19 miladi. Baru je lah, tak ada lama kali lah. Ni baru. Nasrani Lubnan. Nasrani Lubnan. Kalau kita nak tengok hari ni enggak, negeri Lubnan tu lah. Lubnan pun duduk dalam Syam juga. Fi mu'jamin a'addahu, di dalam mu'jam, mana kata di dalam kamus, dalam kalau bahasa Asia panggil Pocana Nukrum, a'addahu Arabi Fransi, yang dia buatkan dalam kamus dia tadi itu bahasa Arab dan bahasa Fransa. Dia bawa datangkan akan ining perkataan, akan ining perkataan. Thumma tarahahu ba'da Bistani fi mu'jamaihi alladhaini allafahuma. Kemudian dia itu bawa datang juga kalimah nining setelah daripada Bustani, seorang lah daripada penulis buku ataupun mu'jam kamus yang kedua-dua orang nining mensusunkannya. Di seolah kata di dalam kamus hak yang dibicarakan, dia mari ni satu perangai juga kita sebagai pelajar ni kena tahu. Satu perangai yang nak manusia kita ni faham salah terhadap cara mikir ni melalui kamus. Sebab tu kita kena tahu kata kamus yang kita beli ada dalam maktabah kita, yang kita senantiasa kena duduk balik tengok semua untuk kita nak beri makna dalam bahasa pengajian kita. Kena tahu kata kamus ni dia yang mentaklifkan, siapa kan yang susun. Kerana kebanyakan di negara-negara Arab sekarang ada kamus-kamus yang orang Nasrani tulis, yang bawa datang akan lurah-lurah, seolah kata dia nak takbirkan pahamnya dia nak huraikan pahamnya dia, pasti dia kena adanya pongan kalau bahasa Sia. Kena ada kertas hijau untuk dia nak melalui kertas hijau tadi ni, nak sampaikan cara memikir dia kepada umat manusia. Yang besar sekali tak ada dah. Nak lebih besar daripada mana-mana untuk kita nak buat kajian ataupun untuk kita nak memahami masalah dalam agama kita sendiri, pasti kena melalui lurah. Maka lurah ni dia beripung di mana? Beripung di dalam kitab kamus. Kamus lughawi. Sama ada bahasa Arab ke Inggeris, ataupun Arab kepada Fransa, ataupun Arab kepada Melayu, ataupun Arab kepada Sia, Arab pada Cina, tak kira. Melalui balik bahasa daripada Arab kepada bahasa yang kita sebut tadi itu, mereka ini mikir dan sempat tahu kata di sinilah boleh kita nak memaham, boleh kita nak sampaikan pahamnya kita kepada umat masyarakat. Dia pergi pegang di kamus untuk kata apabila orang guna kamus dia, dengan automatik orang ni akan faham seperti dia. Ini peranan mereka, rancangan mereka. Terkadang kita sebagai orang ngaji sendiri, pelajar sendiri pun tak idrak, tak sampai nak sapa di natijah di situ. Dengan sebab itu manahijut ta'lim ataupun manahijut tadris, jalan kita nak mengaji menuntut ilmu ataupun jalan untuk kita nak sampaikan ilmu kepada masyarakat, kita kena tahu kata kita nak gunanya lurah mana, kamus mana, istilah mana
untuk kita nak memahamikan kitab Allah Ta'ala dan kitab Rasulullah, iaitu hadis Nabi SAW, ataupun kitab para ulama al-mu'tabar di dalam agama kita. Sebab terkadang satu kalimah bahasa tu lah, tututan tu lah, sebutan tu lah, akan tetapi pahaman yang berlainan. Kenapa? Kerana daripada kamus itulah boleh nak menghukumkan kata hak ni jadi gini, hak ni jadi gini. Punca dah jadi pahaman seseorang Islam jadi punah. Kenapa? Kerana melalui kamus yang tidak ada keamanan, yang tidak adanya halusi, dan tidak adanya benda yang betul di dalam tu untuk nak berikan makna balik bahasa daripada bahasa syarak tadi itu kepada bahasa tempatan. Orang kita ni terkadang tak idrak sini, tak ada dengan mereka, tak sepak dengan mereka. Mereka rancangan tinggi, siapakah boleh buat kamus, mereka itu mengaji bukan biasa. Kita sekurang-kurang hafal kamus ya, tapi mereka mikir nak buat kamus untuk nak orang manusia di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam guna. Apabila guna kamus dia, dengan automatik kena turut dia. Sari ke sari, duduk atas meja ke, baliklah tafsir berapa berhajat pada kamus. Kita setara mana hebat pun tak lebih daripada kamus. Kamus kena ada. Kamus ikhtisadi, kamus fikhi, kamus ahli lugah hadis, kamus tu kamus ni kena pakai kamus belaka. Dengan sebab itu mereka kata nak buat lagu mana orang Islam itu jadi salah faham terhadap syariat dia sendiri, pasti kita kena buat kamus. Dengan sebab itu kamus yang kita nak guna, pelajar, pasti kita sebagai orang yang nak mengaji hukum agama, nak jadi kaki depan pula, pasti kena tahu kata kamus ni siapa yang beri bahasa, siapa beri makna, siapa beri istilah, siapa beri pengertian. Ini satu. Dan satu lagi ada yang kita kena tahu, kita sebagai orang sunnah, orang sunni, mana kata ahli sunnati wal jamaah, nak ada kamus hak dia. Terkadang Syiah Mu'tazilah tadi itu bawa kamus mereka untuk nak kita faham seperti mereka, dia buat kamus juga. Ni kita dah kecek tentang Almaniyah. Mereka ini banyak daripada pembantu-pembantu mereka, penyokong-penyokong mereka daripada orang bisnis dan sebagainya, orang kaya-kaya tu, untuk nak mensebarkan cara memikir dia kepada umat masyarakat. Itu sedikit daripada pembahasan yang dikemukakan oleh alim ulama kita kepada pelajar-pelajar kelas 9 tu, supaya kita boleh tahu dengan cara seluruhnya. Dia kata al-adwaru allati marrat biha al-almaniyatu fi nash'atiha. Peranan atau pusingan yang lalu dengannya oleh Almaniyah pada masa timur dia tu, ya laluan dia macam mana. Seolah kata laluan ni seolah kata tingkat mula-mula macam mana peranan dia. Tingkat yang kedua macam mana peranan dia. Tingkat yang ketiga bagaimana peranan dia. Satu persatu. Pasti kena berapa? Kena kita faham di sini. Kalau tidak, secara susah kita nak tahu. Dia kata waqad zakara ad-doktor Armani anna al-Almaniyah, seorang tu nama Dr. Armani tu, seorang doktor ni makna kata orang yang alim reti, muallim. Doktor ni asal daripada bahasa Latiniah. Makna kan mana muallim, orang yang mengajar manusia. Tu makna muallim. Orang yang reti, pandai lah kalau kita kecek. Bukan sebagaimana orang duk faham kata doktor ni duk buat istilah sendiri hak zaman dulu tu, orang tak pakai dah. Dok tu hanying, tu besar pecah pun di antara Inggeris dengan lurah siam. Allah Ta'ala kata lurah tu orang tak pakai lama dah, orang tak main lagu tu. Dalam bidang ilmu orang tak pakai tu. Doktor ni makna kan? Mana muallim.
Guru lah kalau kita kecek agak. Tak ada salah kita nak ngaji sampai sini, tak ada masalah. Nampak tu tak? Orang nak lepas ni bukan mudah juga. Malaikat orang tak ada tahu cara dia ataupun boleh. Bukan dengan usaha dia, ya nampak tak mudah lah. Tapi kalaulah dengan usaha dia, bukan mudah nak sampai sini. Dia kata annal almaniyata qad marrat fi tatawwuriha bi adwarin hiya kama yali. Puak-puak Almani ni, sekularisme ni, makna kata dia ni lalu pada peranan dia ataupun cara berkemar dia tadi itu beberapa kali pusingan lah sebagaimana berikut. Mari kita pakat tengok. Dia kata ad-daurul al-awwal. Mana pusingan yang pertama, mana tingkat lapisan yang mula-mula, dia katakan waqad kana ad-daurus sira', dan sesungguhnya adalah kebangkitan permusuhan ad-damawi yang berdahsyat telah. Ad-damawi mana kata berdahsyat ma'al kanisah, serta gapo nama, serta gereja. Karena daripada gereja ni lah keluarnya cara mikir yang menyepitkan hidup orang barat, orang gharbi. Wa summiya hadha ad-daur, dan dinamakan akan ini pusingan atau peperangan bi asri tanwir. Masa tanwir, masa yang cermelang, masa yang cermelang. Seolah kata orang kita ni duduk di dalam kegelapan lama, kemudian dia berjumpa dengan cara mikir yang baru untuk nak hasilnya kepada diri seseorang itu keadilan dan sebagainya, maka dinamakan masa ni masa tanwir, masa nak cerah, masa nyata dan sebagainya. Au bidayati asrin nahdah, ataupun permulaan masa kebangkitan al-urubiyah. Orang Eropah lah, mana kata orang putih sana, mana kata barulah orang putih tadi itu nak tubik, tengok sungguh, nak guna sungguh cara mikir dia dan hidup dia, beri betul dengan apa yang dia itu nak berjalan, apa yang dia itu nak melaksanakan hidup dia. Wa ya'udu sababuhu ila ta'athuril urubiyyin bil muslimin, dan kita tilik balik sebabnya apakah orang putih ni, orang barat ni, jadi dia mikir kata dia duduk kena zalim kepada jalan ni, fikiran puak-puak padri yang ada di dalam gereja. Sebab mereka ini berkesan dengan orang-orang Islam. Sebab orang Islam masa tu dia ada kemajuan. Kalau kita tengok masa tu di Andalus ada kemajuan yang hebat. Kita tengok orang Islam kita yang ada di negeri mana lagi, di kalangan negeri hak besar-besar tadi itu dia nampak kata hidup yang ada kemajuan di dalam dirinya sendiri. Tengok pada tua, tengok pada tubuh batin, tubuh badan orang Islam dan nampak bersih, nampak akal cara terbuka, nampak tak ada susah dan sebagainya. Kenapa? Kerana masa tu masa Islam yang cermelang, masa Islam yang seolah kata majulah Islam zaman tu kerana memang dah Islam kita ni maju belum daripada mereka ini. Lalu dengan sebab dia ada berkesep gelomok lah kalau bahasa kita kak, dengan orang-orang Islam asra ikhtilatihim bihim, mana kata puak-puak orang putih ni campur dengan orang-orang Islam daripada jalan ni mana? An tariqi talibil ilm, talabil ilm, daripada jalan ni menuntut ilmu. Salah kata orang Islam kita ni duk ngaji sama dengan mereka pun main mengaji juga. Di mana? Fil jami'atil islamiyah, di jami'ah Islam. Salah kata zaman ni orang putih tak ada kenal gapo lagi jami'ah tak tahu. Sampaikan tersebut di dalam beberapa kitab sejarah gharbi belum daripada kemajuan ini, orang Islam kita ada bilik air dah tandah ni lama korong dah. Mereka itu tak tahu lagi cara nak guna macam mana
bilik air dan tandas dan sebagainya. Ini nak ayat kata kelebihan umat Islam yang agama kita bawa datang mari. Tapi dengan sebab mereka orang Gharbi ni, orang putih ni yang mari duduk dengan kita, dia tak ada nak ui kebaikan kita, tetapi dia nak ambil kebaikan daripada kita supaya nak memajukan dia, dan dia nak ambil benda hak takhalluf, benda hak jadi kemunduran hak dia tu mari boh kita. Ini tepat yang orang Islam kita kena murajaah semula, nak kembali klik semula. Banyak ke mereka ni lagu tu lah muamalat mereka dengan orang-orang Islam. Tak kira lah di negara Arab sendiri ataupun negara mana-mana pun sama. Tapi alhamdulillah negara Melayu kita, utama Malaysia, gapo nama Brunei, gapo nama maju. Kenapa? Kerana seolah kata kita tu dengan dia, sempat dengan cara memikir dia. Ni seolah kata kelebihan yang orang Islam kita itu kena tahulah di sini. Waqad zaqa ulama'ul gharb fi hadha. Maka terasalah puak-puak bijak pandai di kalangan orang putih pada zaman itu tu ad-daur fi hadha ad-daur, pada ini ini pusingnya lapisan ni alwanan minal azab. Seolah kata puak dia kena seksa kat orang. Puak hauti pandai di kalangan dia tu mana puak kita dah kena seksa kat orang. Cuba kita tengok orang Islam duduk dengan cara bebas puak dia. Tak bebas lagu mana, sebab dalam agama kita tidak ada padri. Ada alim ulama, tapi alim ulama yang nak bawakan hukum hakik manusia klik pada Alkitab dan Sunnah, bukan mana kata hukum tu keluar tubik daripada kocek alim ulama dalam Islam. Tak ada hak tu. Jadi membawa pada orang putih nak tengok tu orang Islam ni ada apa klik pada kitab dia. Ya ada kitab dia, kitab muqaddasah hak-hak dia, Quran hadis tu lah. Kena seksa ala aidi rijal kanisah. Duk kena seksa di atas puak mana? Puak-puak ketua-ketua yang jadi padri-padri yang ada di dalam kanisah. Ada dalam kanisah ni mana ada di dalam gereja-gereja. Bahasa siapa panggil board tu lah. Ithra zuhuril iktisyafat ilmiyah hunaka wa wukuf rijal al-kanisah ضد تلك الاكتشافات wajhan liwajhin. Makna kata berkesan daripada mana? Zahir daripada iktisyafat. Iktisyafat ni makna pembukaan yang pasti berbentuk ke ilmu. Seolah kata orang apabila cidik ni, ya ada ilmu pengetahuan, dia boleh dengar, dia boleh tengok, dia boleh mikir, lepas daripada tutubik natijah keilmuan. Ini hak orang putih zaman tu yang mikir kata apa yang dihajarkan, apa yang dikatakan, apa yang ditunjukkan oleh padri-padri yang ada di dalam gereja-gereja pada zaman itu tak sesuai dengan akal, tak sesuai dengan ilmu pengetahuan, tak sesuai dengan cara mikir yang benar yang kita kena pakai hidup kita hak sungguh. Lalu di situlah jadi seolah kata pertemuan di antara orang hak pengikut dengan ketua yang ada di dalam gapa? Di dalam gereja pada zaman itu. Dengan sebab seolah kata mereka ni hidup susah nak hidup, cara payah. Cuba kita tengok apabila ada beranak mari, kena bawa anak tadi itu pergi kepada gereja, ya buat lagu mana terhadap anak hak kecil tadi itu, hak duk merah-merah lagi, dia pegang di tubuh, dia pakai ambil melemah keselamkan di dalam air hak dia tu 2-3 kali kalau kita kira, seolah kata lemah lah budak tu. Ini kita boleh tengok dalam video dalam mana-mana terbuka hari ni kepada umat masyarakat, kata ini agama mereka. Seolah kata orang bijak pandai kata Islam cuba tengok apabila boleh anak dia bawa datang kepada tok guru, berinya tahnik dan berinya lagi azan ataupun berinya buat akikah dan sebagainya dalam keadaan budak tadi tu tidak mudarat. Dia kata hak Islam ni lebih baik, dia kata hak cidik-cidik. Lalu apabila orang pengikut ni nampak kena cidik, pastilah puak-puak hak dah dapat habuai daripada pengikut tadi itu nak buat lagu mana? Pasti yang kena jaga supaya gapo?
supaya nak orang tu pasti dah ikut dia. Di sinilah timbul pertepungan di antara pihak pengikut dengan ketua-ketua padri-padri yang ada dalam kanisah. Ini mula-mula orang tak nampak dengan hukumnya yang keluar tubik daripada kanisah, keluar tubik daripada gereja, daripada alim ulama mereka, daripada padri-padri dan sebagainya. Di situlah nak mengeluarkan cara mikir Almaniyah untuk nak melepaskan diri daripada seksaan dan kezaliman yang ada pada tahap mula-mula, pangkat mula-mula. Itu yang pertama. Yang kedua, ad-darus tsani zuhurul almaniyah hadi'ah wa taghlib rijaluha 'ala al-mukhalifin min rijal kanisah. Zahirnya puak-puak almaniyah ni dengan cara biasalah dan mengatasi ketua-ketua yang menyalahi. Dia itu kuasa nak mengatasi ketua-ketua yang menyalahi daripada ketua-ketua yang ada di dalam, daripada padri-padri yang ada di dalam gereja. Seolah kata yang kedua ni baru timbul gapo nama, ada jalan untuk orang yang tak nampak dengan hukuman yang dihukumkan oleh padri yang ada di dalam gereja tadi itu. Ada jalan, nampak ada jalan boleh kita nak mengatasi mereka, boleh kita nak keluar tubik daripada mereka. Ni cara memikir mula-mula. Soalan kata cara memikir Almaniyah ni mari pada mana? Mari dengan sebab orang yang kena seksa, orang yang kena zalim, orang yang tidak ada dapat keadilan, tak memuaskan hati dan sebagainya. Adapun Islam tak berhajat pada ini fikrah, cara memikirkan dalam agama kita tak ada mula dah padri. Tok guru tak boleh nak meletakkan diri dia sebagai padri, nak halal apa boleh, nak haram apa kanan kiri ikut, tak bersakut paut dengan Tuhan, tak bersakut paut dengan Rasul, tak boleh buatlah tu. Sebab tu dia tak sesuai nak ada, tetapi dengan sebab boleh ada juga. Sebab apa? Nah kita tengok yang ketiga sekali lagi. Wa fihi tamma azluddin 'anid daulah. Di sinilah sempurnanya nak membuangkan agama tadi itu daripada hidupan hak masyarakat, hak sebenar. Mana kata buai tubik cara hidup hak agama tadi itu daripada negara-negeri. Seolah kata negeri kita tak berhajat kepada agama. Hak apa? Kerana dia faham kata agama ni wan hasarat mafahim al-kanisah fit tuqus ad-diniyah faqat. Seolah kata kalau puak agama ni puak-puak yang jadi upacara ataupun ketua-ketua yang ada di dalam gereja, kalau agama lagu tu je kata. Puak agama ni puak duduk dalam gereja. Adapun kita ni bukan orang agama, nak hidup pai jadi sebagai manusia biasa. Seolah kata negeri kita ni tak berhajat kepada hidup pai lagu ni. Tu asal dia. Asal dia. Ba'idah 'anil hayatil ijtimaiyah kulliha, yang jauh daripada hidup pai ijtimaiyah, hak pesing kata hidup pai masyarakat ni semua. Tak ada berhajat lah dia kata. Sebab itulah kita tengok orang putih ni, orang barat ni seolah kata dia nak cabutkan diri dia tubik daripada hidup agama ni kerana dia kena asal kena zalim. Supaya orang kita duk jadi dendam, duk jadi gapo di dalam hati dengan sebab apabila kita tengok punca dia kena zalim. Tengok punca dia ada sebab penyakit jiwa. Dengan sebab penyakit jiwa tadi tu dia hasil daripada mana? Kita kena kaji siapa kepada hakikat dia, barulah kita boleh menurunkan hukum kata dia ni sebab gapo boleh jadi gini. Agama kita tak ada ni. Agama kita tak ada. Seolah kata agama Islam adalah agama hidup manusia dan agama perlembagaan ataupun agama ad-daulah. Agama Islam ad-din wa ad-daulah. Seolah kata agama serta negara benda hak tulah. Bukan benda yang suku-suku. Adapun mereka ini puak-puak rijal al-kanais. Ni makna kata puak-puak panggil padri-padri yang ada dalam gereja ni dia lain. Sebab dia jalan hukum untuk nak carinya habuah tu apa royak dalam Quran sebagaimana kita dengar pada awal perjumpaan tadi. Ini
Pengkat yang kedua. Nah, pengkat yang kedua, pusingan yang kedua. Adapun ad-daurus tsalis sebagai akhir, iaitu hak yang ketiga. Daurus tsalis sebagai hak akhir lagu mana? Wa fihi iktamalat quwwatul almaniyah wa rijaluha. Di sini mensempurnakan kekuatan sekular dan pembantu-pembantu ketua-ketua mereka. Wahallal ilhad al-maddi wahallal ilhadu al-maddi mahallad din tamaman. Dan dia itu mengambilkan cara mengasingkan manusia daripada agama dan meletakkan cara hidup maddi pada tempat hak agama dengan cara sempurna. Lagu mana? Seolah kata hidup manusia ni jangan sakut langsung dengan agama. Nak buat lagu mana manusia kita hidup di atas maslahah. Lagu mana? Seolah kata mung boleh aku boleh, mu boleh aku boleh. Pahala dosa baik tak baik, ini tak kira. Semata-mata benda tadi itu nampak dengan mata kepala. Hak nampak dengan mata kepala. Hak kita nak hasil, hak nak boleh, benda hak nampak dengan mata kepala. Hak tak nampak, tak. Seolah kata cabut manusia daripada agama. Orang kita apabila tidak ada agama, lagu mana manusia kita ni ia akan jadi manusia yang tak baik. Buat apa? Dia boleh nak menipu pun boleh. Dia nak zalim pun boleh. Di sinilah timbulnya bank ribawi. Timbulnya riswah, timbulnya riba, timbulnya zalim, timbulnya jual manusia, timbulnya jualnya kakah dalal bagi manusia. Ya tak kira dah. Asalkan dia boleh, hak dia nak, orang hak kuat boleh mengatasi orang dhaif situ. Ya tak ada dekat keadilan. Ini nak ayat kata punuh hidup pada dunia kita. Sebenarnya dalam agama kita, orang kaya kena bantu orang fakir miskin. Orang yang gagah tak boleh nak menzalimi terhadap orang yang lemah. Orang lemah tadi itu kena benar dalam kerja dia serta dengan orang hak gagah ya lagu tu. Ada apa cara lagu ni? Tak, ya tak ada kira situ. Dia buai tubik manusia daripada hidup dia tu, dia buai tubik agama, dia buai tubik sekadar ada apa? Ada maddi. Apa makna maddi? Kalau bahasa saya panggil tunium. Bahasa kita makna bahasa Melayu kita makna semata-mata muamalat di atas benda. Tak ada dah lah. Tak ada. Mu boleh, aku duduk dengan mu, aku boleh, okey. Kalau aku tak boleh, aku tak duduk. Gitu. Ni bahaya cara mikir umpama ni. Terutama orang Islam. Kalau ngaji agama pula, kalau terlebat dengan pahaman ni, berat benar. Dengan sebab apa? Sebab apa? Orang Islam kita boleh terlebat. Sebab orang Islam kita mengaji sekadar bab pekoh. Ngaji sekadar bab muamalat hak biasa. Tetapi afkarul munharifah, cara mikir yang menyeleweng, orang Islam kita terutama orang Melayu kurang mana kita nak cara. Kita tak kenal gapo nama terkadang, gapo nama sekular, gapo nama liberaliyun, gapo nama madiyun, fok madi. Kalau bahasa saya panggil tunium, gapo dia? Kita tak tahu. Gapo dia takfiri? Tak tahu. Kita tak tahu afkarul munharifah yang memunahkan akal seseorang muslim, kita tak ada ilmu tu. Sebab tu insya-Allah dalam majlis kita nak isikan di dalam majlis kita perkara-perkara yang tersebut supaya kita boleh jagakan diri kita daripada pahaman-pahaman yang salah ini. Biiznillah taala. Thumma barazat ar-ra'sul maliyah. Ra'sul maliyah mana fuq tuniyum, fuq ra'sul mal. Seolah kata habuai semua duduk di atas mata benda. Wa ghairuha, dan lain-lain daripada itu minal rawafid. Minal rawafidi, daripada rawafid. Rawafid mana kata wafidun. Cara mikir ni tak ada dalam Islam. Dalam Islam kita ni taqum binanya agama kita dan hidup kita gapo nama di atas keadilan.
di atas keadilan. Tuhan suka, innallaha yuhibbul muqsitin, Tuhan suka kepada keadilan. Sehingga orang kafir sendiri kalau dia kena zalim, kalau dia minta kepada Allah Ta'ala kata dia kena zalim, Tuhan tolong dia. Sebab dalam agama kita dia tak aku kezaliman, dia aku keadilan. Keadilan macam mana? Bukan musawah. Musawah ni cara mikir musawah, mana cara mikir sama. Orang kaya duk kaya lagi cara dia, orang fakir miskin duk cara dia. Dia tak belaga lagi mari, itu panggil musawah. Sama. Mung kaya, kaya cara mung. Mung fakir miskin, duk cara mung. Islam dak. Nak orang hak kaya, jadi tolong orang hak fakir miskin. Orang alim kalau musawah, duk cara alim dia. Dia tak pada dah kepada orang hak tak reti orang jahil ni. Kita dalam Islam dak, orang alim tu jadi kewajipan dia, dia kena gerbaikan masa dia, ilmu dia, tenaga dia, kekuatan dia mengajar orang tak tahu reti sepanjang dia. Kita tu mana al-adl. Tak sama di antara musawah dengan al-adlu, tak sama. Di sini nampak zahir kata agama yang nak memberikan harga sungguh kepada manusia dalam dunia ni tak ada lebih pada agama Islam. Islam mengangkatkan manusia duduk pada tempat hak manusia sungguh. Bukan nak menghambakan manusia jadi hamba kepada sesama manusia. Tu Islam tak aku tu. Faham tak? Tu. Li ilhadil almaniyah, supaya nak menjadikan ilhad. Ilhad ni mana kata tinggal adalah tinggal keadilan, tinggal perasaan yang baik, tinggal ukhuwah Islamiyah, tinggal ukhuwah al-imaniyah, tinggal persaudaraan, tinggal adik-beradik, tinggal ibu bapa. Di sinilah timurnya darul musin. Apa makna darul musin? Mana tepat orang tua kita, apabila kita guna orang tua kita tak ada dah harga bagi kita. Susah payah kita di satu tempat. Di sini timur. Ini adalah al-insaniyah. Al-insaniyah mana kemanusiaan pun tak aku cara mikir ni. Jangan kata ad-diniyah, agama, ya tak aku. Dengan sebab itu kita kena tahu kata boleh timur haru-hara dalam dunia ni punca mari daripada mana? Punca daripada mana? Punca daripada almaniyah. Yang nak menterasakan diri manusia tadi itu jadi ananiyah. Apa makna ananiyah? Mana bahasa saya panggil henketua. Bahasa kita makna kan? Nampak ke diri. Ya tak nampak ke orang lain. Tak ada sifat ithat, pengorbanan tak ada. Pengorbanan bahasa Melayu, bahasa saya panggil khuamsi, salak tak ada. Tak ada, habis. Ini seolah kata kita manusia kalau duduk dalam keadaan lagu tu, kita kata kita jadi ayah, jadi ayah dalam keluarga. Anak ada, mencari sendiri, dia mau ada tangi. Tak ada kewajipan yang cara mikir ni. Isteri duduk dalam rumah tangga, suami, anak makan sendiri, dia mau ada kaki tangi. Habis. Ini adalah cara mikir yang memunahkan zatul bait. Apa makna zatul bait? Makna kata di rumah tangga tu lagi yang nak hancur situ. Yang nak hancurkan cara mikir, cara duduk hak manusia sungguh, ya hancur. Ni cara mikir. Betapa ramai orang Melayu kita tak ada ambil penting dengan cara mikir umpama ni yang memunahkan hidupan manusia dan memunahkan hidupan rumah tangga, hidupan masyarakat dan sebagainya. Kira semata-mata ke diri. Ini adalah perkara-perkara yang membawa kepada binasa dalam hidup, akhirat esok tak ada gapo dah. Sebabnya tak ada akhirat mula dah mereka ni. Faktamala tatwiqud din wa rijaluhu wa'tabara ad-dina aduwwan lil hadarah. Ini hak bahaya. Sehingga jadi sempurna mimpi mereka itu menyampai, sehingga sempurna menyampaikan agama, seolah kata menyepitkan agama, dan orang yang beragama dan iktibar mereka itu kata agama ni seteru bagi kemajuan. Kalau nak maju jangan beragama. Di sini kita tengok orang perempuan hak makan dengan ini cara mikir, dan orang ada serunya jangan pakai tudung. Jangan kita seolah kata dengar sangat suami kita. Suami pun jangan sangat ambil penting dengan rumah tangga. Ayah dan ibu jangan ada penting sangat dengan tarbiyah anak. Sebab apa? Seolah kata dia mikir kata agama ni benda yang nak mundurkan dia.
Agama-agama ni adalah seteru kemajuan. Habis. Apabila sampai sini, habis. Tak ada manusia. Pak ini ni, cara mikir ni bukan bahaya sekadar dalam agama Islam. Bahkan semua agama, hatta agama Buddha berbahaya juga. Dia makan ke manusia Dengan sebab apa? Sebab cara mikir ni timbul daripada orang yang kena zalim. Apabila orang yang kena zalim boleh mengatasi, dia ambil perasaan dia. Ambil perasaan dia, mari duk hukum di atas kulliyat. Sedangkan hak yang nampak tu juz'iyat, hak yang nampak tu sejuzuk hak tu ya. Tetapi dia main hukum habis licin. Orang yang tak serupa dengan dia, ya tak sama. Dia wari teori dia pakai lagi habis. Di sinilah bahaya cara mikir ni. Mudah-mudahan kita boleh tahu adalah mata pelajaran yang ke-12 ni apakah almaniyah. Dan insya-Allah kita akan masuk pada ad-darsus tsalis asyar asbab qiyamil almaniyah. Sebab-sebab yang boleh bangunnya cara mikir ni sebab macam mana pula, insya-Allah taala pada perjumpaan kita yang lagi akan datang biiznillah taala. Pada malam ini mudah-mudahan kita pakatlah pohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Tuhan jagakan kita daripada ini pemahaman yang salah. Mudah-mudahan kita itu diselamat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada cara mikir yang munharifah ini. Dan marilah sama-sama kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa, iaitu kita membantukan pengajian kita dengan doa, tenaga dan harta benda supaya kita dapat berjaya sama-sama. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.